إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wassallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita lah ya, kelas tambahan yang mana tajuk-tajuk di kelas ekstra ini kita tidak bincangkan di kelas asas ya. Okey, baik. Okey, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya baca komennya, cuma tak dapat saya sebut satu persatu lah ya. Okey, ada Puan Naimah Karim, Puan Normazna, okey, Puan Fauzia, Puan Siti Mariam, Puan Ahlia, Puan Rozia, Puan Noraini Yaakob, Puan Mahani Agam, okey, dan yang lain-lain. Tak boleh disebut satu persatu tuan-tuan. Ramai ni, ramai pada pagi hari ini, alhamdulillah ya. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita, sama ada yang sudah menuliskan di ruangan komen atau yang belum menuliskan, sila tuan-tuan pastikan dulu di ruangan komen kelas kita pagi ini cantik ke tidak, tulis dulu. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan. Silakan. Sila tulis dulu, pastikan dulu tuan-tuan. Cantik ke tidak, terang ke tak terang, jelas ke tak jelas, silakan. Ya. Okey.
Saya nak melihat dulu kepastian. Cantik ya? Okey, Puan Faridah kata cantik. Okey, terbaik, luar biasa. Okey, Puan Noraini daripada Kelantan. Dari Kuantan ada juga. Okey. Johor Bahru ada juga ya. Okey, baik. Singapura ada juga. Okey. Ahlan. Okey, Terengganu, Melaka. Ya. Terbaik, luar biasa. Ahsantum. Okey tuan-tuan. Kalau semuanya cantik, kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kita mula kelas kita ya pagi yang berbahagia ini. Hayya nabda dirasatanal yaum. Ayo kita mulakan, mari kita mula kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua sihat ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan ceria, pagi ini bersemangat insya-Allah ya. Dan harapannya tuan-tuan semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Sila tulis dulu di ruangan komen. Sebelum kita mulakan kelas, tulis dulu di ruangan komen. Bersemangat ke tidak? Tulis dulu sila. Mestilah bersemangat kan? Tuan-tuan ikut kelas ni bersemangat semua ni insya-Allah. Puan Enna Rasid kata hujan lebat di Senawang, Seremban, masya-Allah ya. Okey, mudah-mudahan diberkahi ya insya-Allah. Hujan berkah insya-Allah. Okey. Baik, semangat ya. Okey, ahsantum. Terbaik. Kalau semangat, kita tengok papan putih kita tuan-tuan. Okey, ini papan putih kita ya. Okey, baik. Allah, fokus tuan-tuan. Nah, pagi ini kita masuk perbincangan isim tafdil. Ya, isim tafdil. Kalau tulisan ruminya begini. Isim tafdil. Ya, kalau tulisan Arabnya begini. Ya, ada ya mati di situ. Ya, ada ya mati. Isim tafdil. Okey, fokus tuan-tuan, ambil perhatian, fokus ya, sebab ini tajuk baru kan, maksudnya kita sebelum ini belum ada bincang lagi. Okey. Nah, isim tafdil namanya ini diambil dari dua perkataan lah. Tajuk kita ini kan isim tafdil. Ya, jadi dia ada dua perkataan. Satu isim, satu tafdil. Okey, satu isim, satu tafdil. Isim apa tu apa? Isim. Isim ialah kata nama. Ya, kata nama atau diistilahkan dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan nouns. Ya,
Kata nama. Nah, jadi kita fokus nanti berbincang tentang kata nama nih, kata isim. Bukan fi'il, bukan haraf, tapi memang khusus isim pagi ni. Nah, cuma isimnya itu ialah isim tafdil. Ya, tafdil ini apa maksudnya tuan-tuan? Tafdil ini maksudnya ialah yang lebih. Yang lebih, ya, yang lebih tuan-tuan. Atau disebut kelebihan, ya, kelebihan. Jadi apa itu isim tafdilnya? Isim tafdil ini ialah perkataan isim. Nanti memang maknanya itu bermakna yang lebih atau sangat. Okey ya, kelebihan, menunjukkan kelebihan, menunjukkan yang lebih, yang sangat, yang paling boleh juga nanti. Okey, boleh tuan-tuan ya? Setakat ini tulis dulu di ruangan komen jelas ke tidak. Jadi maknanya nanti akan begitu, yang lebih ataupun yang paling, yang sangat, boleh juga. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Boleh ya? Jelas ya? Okey, terbaik, jelas. Ahsantum, ahsantum, ahsantum. Mantap. Wadih ya? Pelan-pelan ya? Okey, pelan-pelan. Fokus tuan-tuan, ambil perhatian. Nah, misalnya kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh perkataan. Okey ya, misalnya kita ambil Ahmad, Ahmadu, ya, Ahmadu, okey, Amhar, okey, Min Yusuf, Ahmadu Amharu min Yusufa. Contoh ya, Ahmadu Amharu min Yusufa. Okey. Okey ya, Amhar. Okey, Amharu. Bukan Amharu, Amharu. Okey, Ahmadu Amharu min Yusufa. Nah, sekarang tuan-tuan fokus, ambil perhatian. Jadi di sini Ahmad lebih mahir, lebih mahir min dari Yusufa Yusuf. Ahmadu Amharu min Yusufa. Kira-kira dari ayat ini tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak mana isim tafdil? Cuba tulis di ruangan komen dulu sila. Silakan tulis dulu di ruangan komen, silakan. Ya, silakan. Ahmadu Amharu min Yusufa. Silakan. Mana tuan-tuan? Mana isim tafdil di situ? Mana isim tafdil? Tulis di ruangan komen, silakan. Silakan. Apa dia? Itu dia. Jadi isim tafdil tu yang mana? Yang ini, Amharu. Yang bermakna lebih. Yang bermakna lebih di sini. Nah, okey. Boleh ya? Jadi Ahmad lebih mahir daripada Yusuf. Okey. Nampak ya? Inilah disebut dengan isim. Cuma isimnya isim tafdil. Dah, boleh ya? Okey tuan-tuan. Okey. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Ambil perhatian. Dah nampak ya yang mana isim tafdil itu? Ini contoh isim tafdil, Amharu. Okey. Nah, memang kebiasaannya tuan-tuan di dalam ayat isim tafdil ini memang ada yang fungsinya untuk membandingkan lah. Ya, fungsinya memang untuk membandingkan dan ada memang perbandingannya langsung.
Nah, maksudnya terus ada perbandingan dalam ayat. Contoh dalam ayat ini, Ahmad lebih mahir daripada Yusuf. Jadi ada perbandingannya, orang yang dibandingkan. Nah, ini dia, Ahmadu amharu min Yusuf. Dah jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Ini memang banyaklah ayat-ayat sederhana kalau orang-orang bercakap dalam bahasa Arab, tulisan-tulisan dalam bahasa Arab begini. Ada perbandingannya, dia diikuti dengan haraf ja selepasnya. Okey, boleh tuan-tuan ya? Faham ya? Insya-Allah. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Sekarang bagaimana cara kita membuat isim tafdil? Okey, membuat isim tafdil. Fokus ya, membuat isim tafdil. Nah, tuan-tuan, yang mesti tuan-tuan faham, isim tafdil ini dia ada asal perkataan. Asal katanya itu daripada fi'il madi. Dia diambil asal katanya ialah fi'il madi. Dan yang mesti tuan-tuan faham, asal kata fi'il madi mestilah fi'il yang 3 huruf. Jadi kalau tuan-tuan nak buat isim tafdil, tuan-tuan dapat fi'il madi, tapi fi'il madinya lebih daripada 3 huruf. Itu tak boleh. Tak boleh. Mestilah fi'il madi itu yang mana fi'il madi itu 3 huruf saja. Okey? Boleh ya? Nah, ini kaedah asasnya. Okey. Syarat yang paling utama sekali, fi'il madi mesti 3 huruf asal. Kemudian, kalau kita nak membentuk isim tafdil, okey, ada 2 wazan. Cuma kita belajar wazan pertama dulu. Ada 2 wazan, 2 timbangan. Wazannya ialah dia mesti mengikuti wazan af'alu. Ini wazan, ini timbangan. Ini corak. Af'alu. Okey, ya, dia mesti ikut wazannya af'alu. Saya bagi contoh. Misalnya ada fi'il madi kabura. Kabura. Okey, kabura tu maksudnya besar. Nah, okey, fokus tuan-tuan ya, ambil perhatian tuan-tuan ya. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey ya. Kita ada perkataan misalnya ialah kabura ya. Kabura. Besar. Nah. Okey, fokus ya. Okey, misalnya kita ambil perkataan kabura. Nah. Fokus, ambil perhatian tuan-tuan. Nah. Okey, kabura. Kabura ni besar. Nah, ketika kita nak buat tuan-tuan, dia mengikuti wazan af'alu. Ya, dia mengikuti wazan af'alu. Maka kita tengok tuan-tuan ya. Nah, af'alu, dia kan di depannya kan ada hamzah tu. Masukkan hamzah di depan. Okey, masukkan hamzahnya di depan a. Masukkanlah 3 huruf ini. Kabura. Masukkan dia. Kabura. Bagi baris sesuai dengan af'alu, jadinya akbar. Itu dia. Af'alu, akbaru. Jadi hamzah di depan tu mesti ada. Kalau kita nak membentuk isim tafdil. Okey, boleh tuan-tuan ya? Kabura, besar. Kemudian isim tafdilnya akbar. Apa akbar? Lebih besar. Atau paling besar. Okey.
Boleh tuan-tuan ya? Cuba tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tak nampak caranya? Silakan. Tulis dulu. Tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tak nampak caranya tuan-tuan? Tuliskan. Jadi, dia mesti ikut wazan af'alu. Okay. Jadi, kabura tu besar. Kalau akbar, lebih besar. Paling besar. Nampak? Nampak. Terbaik. Ahsantum, luar biasa. Nampak ya? Okey, saya cuba. Kalau kita ada perkataan hasuna. Hasuna tu baik, bagus. Baiklah, baik kita buat. Hasuna tu kita buat terjemahannya baik ya. Fi'il madi 3 huruf. Sekarang kalau kita nak buat terjemahan, kalau kita nak buat isim tafdilnya mengikuti wazan af'alu, apa jadinya tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Lebih baik. Paling baik. Apa jadinya? Tulis di ruangan komen. Terbaik. Terbaik. Ahsantum, ahsan. Begitu caranya. Okey? Hasuna tu baik. Asalnya fi'il madi, hasuna baik. Kalau lebih baik, tu dia. Ahsanu. Okay. Ahsanu. Apa maksud ahsan? Lebih baik. Atau paling baik. Okay. Boleh ya? Okey, baik. Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Ada yang bertanya tadi. Tambah hamzah kah? Alif kah? Bila fi'il mudhari' itu kah fi'il apa? Oh, kalau fi'il mudhari' amar itu hamzah wasal. Ini hamzah qata'. Hamzah yang ada kepala. Okey? Ini hamzah yang ada kepala. Okey, nampak tuan-tuan? Boleh? Hasuna jadinya ahsan. Kalau kabura akbar. Okey. Satu lagi. Okey. Kalau alima. Alima tu maknanya tahu. Ini fi'il madi. Lagi-lagi kita mesti faham asalnya dari fi'il madi 3 huruf. Alima kan 3 huruf kan? Alima tuan-tuan, tahu. Cuba tulis di ruangan komen. Lebih tahu apa bahasa Arabnya? Lebih tahu bahasa Arabnya apa tuan-tuan? Jawab silakan. Tak susah-susah, mudah insya-Allah. Okey, silakan. Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Terbaik. Itu dia a'lam. A'lamu. A'lamu. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Allahu a'lam. Okey, alima a'lamu. Boleh tuan-tuan ya? Alima jadinya a'lamu. Okey, baik. Dah, setakat ini tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Terang ke tak terang? Dan ingat ya, dia isim ya, bukan fi'il. Isim tafdil ni isim ya, bukan fi'il tuan-tuan. Itu yang paling penting. Dah, terang. Jadi a'lamu lebih tahu. Terang ya? Okey, terbaik. Ahsantum. Mantap. Okey, baik. Okey, sekarang kita masuk dalam surah pilihan. Dalam ayat Al-Quran banyak kita jumpa isim tafdil tuan-tuan. Banyak. Okey ya? Laqad. Ini yang tak akan kita lupakan lah. Maksudnya ayat yang pasti akan kita ingat nih. Surah-surah pilihan dalam juzuk 30. Apalagi dalam solat tarawih ini selalu dibaca. Laqad khalaqanal insana. Ya, insana fi
ahsani taqwimin. Ya, taqwimin. Betul ya? Ini dalam surah At-Tin. Dalam surah At-Tin. Oke, baik ya. At-Tin ayat keempat. Ayat yang keempat. Dalam surah At-Tin ya, ayat yang keempat. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Fokus tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Saya tak bagi terjemahan. Kira-kira dari ayat ini yang bentuknya sama, yang ikut wazan af'alu isim tafdil tadi mana? Tulis di ruang komen. Laqad ke, khalaqna ke, al-insana ke, fi ke, ahsani ke, atau taqwimin? Mana yang betul? Tuliskan. Ustaz, kalau saya tak tahu, itu tak perbincangan kita. Saya tak tahu bukan perbincangan isim tafdil. Bahasa Arabnya la a'rif. Okey, ada Puan Naimah bertanya. Apa Puan Naimah bertanya tadi? Puan Naimah, cuba tanyakan lagi nanti ya. Saya belum terbaca sangat tadi. Tak sempat baca. Puan Naimah nanti tanyakan lagi. Apa yang Puan Naimah tanya tadi? Okey. Apa dia? Mana dia tuan-tuan? Mana dia? Terbaik. Ahsantum, ahsantum, ahsantum. Ahsani. Ya? Ahsani tuan-tuan. Soalan saya berikutnya, adakah ahsani itu kalau tuan-tuan kata dia isim tafdil, apa tanda isimnya? Tuan-tuan jawab, tulis di ruang komen. Kalau saya tanya tanda isimnya apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Tanda yang paling jelas kalau dia isim apa? Jawab. Sila. Apa tanda isimnya? Apa tanda dia isim? Tu dia baris bawah di hujung. Hujungnya ada baris bawah. Tu kan tanda isim. Atau sebelumnya ada haraf jar. Haraf jar. Selepas haraf jar tu pasti isim. Tak mungkin selepas haraf jar fi'il. Kalau ada haraf jar, fi'il selepasnya dipertanyakan. Kenapa boleh jadi fi'il? Bukan kerana hamzah di depan ini dia isim. Tapi hamzah bukan tanda isim. Itu bukan tanda isimnya. Kita dah belajar di kelas asas. Tanda isim hujung baris bawah. Atau selepas haraf jar kan. Adapun hamzah di depan itu wazannya. Wazan isim tafdil. Oke ya. Boleh ya? Oke. Jadi ahsani, tuan-tuan, ahsani ini adalah isim. Isimnya isim tafdil. Oke. Dia diambil dari fi'il madi hasuna. Hasuna. Oke. Hasuna maknanya baik. Oke. Baik, bagus. Ya? Oke, baik. Laqad khalaqna. Sungguh kami telah ciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ciptaan. Okay. Sebaik-baik ciptaan. Yang paling baik lah, lebih baik. Paling baik di sini. Okey, boleh tuan-tuan ya? Sebaik-baik sebaik-baik ciptaan. Makanya dia terjemahnya begitu. Okey, tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Okey, silakan. Okey, boleh ya? Okey, baik.
Waroziyah, kalau akbaru apa tanda isimnya Ustaz? Ha, tu nanti Waroziyah. Okey ya. Okey, baik. Itu tergantung dalam ayat sebenarnya. Okey, baik. Sebenarnya boleh juga kita tengok terjemahannya nanti. Okey. Boleh terang tuan-tuannya? Nah, terang. Nah, sekarang saya nak meluruskan dulu. Sementara saya nak meluruskan ya perkara yang boleh jadi akan mengelirukan nanti. Saya akan meluruskan. Tuan-tuan, kita wazan untuk isim tafdil itu ialah af'alu, betul ya? Af'alu. Ini kan wazan kan? Nah, okay. Fokus ya. Baik. Fokus dulu apa yang saya sampaikan, fokus dulu. Nah, bukan hamzah di depan ini menjadi tanda isim. Saya tak pernah menyatakan begitu. Saya tak pernah menyatakan begitu. Okay. Tanda dia isim nanti ia tengok di dalam ayat. Adakah mungkin dia selepas haraf jar? Adakah mungkin dia bermakna isim? Boleh juga. Apakah dia nanti ada alif lam? Boleh juga. Okey, boleh tuan-tuannya. Jadi bukan bermakna fi'il madi, misalnya fi'il madi ada fi'il madi alima. Misalnya fi'il madi kita ambil perkataannya nazala. Nazala, okey? Nah, nazala ini kan maksudnya turun. Okay, tuan-tuan fokus ya, ini supaya tuan-tuan tak salah faham. Nazala itu maksudnya telah turun. Telah turun. Telah turun. Tiba-tiba ada lagi fi'il madi yang 4 huruf. Sebab fi'il madi itu ada yang 4 huruf. Okay, misalnya anzala. Tapi tuan-tuan tengok maknanya. Tuan-tuan mesti tengok maknanya. Okey. Anzala ini maksudnya telah menurunkan. Anzala telah menurunkan. Nah, kalau anzala itu maksudnya telah menurunkan, soalan saya, adakah dia termasuk isim tafdil? Tulis di ruang komen. Silakan. Bolehkah kita sebut selepasnya ada min? Boleh juga. Okay. Yang mana satu Porozia selepasnya ada min? Okay, yang mana satu ni? Sebab dah banyak soalan. Okay. Ni baris bawah tak payah tukar baris depan ke Ustaz? Oh, tak boleh. Tak boleh. Tergantung dalam ayat nanti ya kita bincang. Nah, itu dia. Anzala itu bukan isim tafdil. Anzala bukan isim tafdil. Walaupun bentuknya hampir-hampir sama. Nah, cuma dari segi maknanya jauh berbeza, tuan-tuan. Okey, jadi itu yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan berkira, beranggapan, memahami kaedah kalau fi'il madi itu kalau ditambahkan hamzah di depannya jadi isim. Oh, bukan begitu. Tengok juga terjemahannya. Okey. Ini fi'il madi tetap. Ini tetap fi'il madi. Faham ya? Faham yang saya maksudkan ini tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Okey. Boleh ya? Okey. Okey. Anzalumin boleh ke Ustaz Puan Rozia? Anzalumin. Apa maksud anzalumin Puan Rozia? Lebih turun dari begitu. Kalau sesuai dalam ayatnya boleh juga sebenarnya. Kalau dijadikan isim tafdil lah. Ya. Lebih turun. Boleh juga kalau menunjukkan letak. Jelas ya? Nah, itu kaedah yang mesti kita fahami. Okey, boleh? Okey. Saya bagi satu okey, sekarang kita masuk ayat kita tadi lagi sekejap tuan-tuan supaya tak salah faham. Okey.
Ada yang bertanya, kenapa tak boleh Ustaz? Anzala, adakah maksud anzala ini lebih turun, paling turun? Puan Ani, isim tafdil itu memberikan makna yang lebih, yang paling. Tu. Ini maksudnya telah menurunkan. Okey? Itu tak ada kena-mengena dengan isim tafdil. Isim tafdil itu maknanya yang lebih, yang paling. Nah, di sini dalam ayat kita, fokus. Isim tafdil itu kan wazannya af'alu. Hujungnya kan baris depan. Nah, di sini ahsani hujungnya baris bawah. Kenapa mesti ahsani? Ada yang bertanya tadi. Kenapa mesti ahsani? Cuba tuan-tuan jawab. Kenapa hujungnya mesti baris bawah? Sila kita jawab sama-sama. Silakan. InsyaAllah tuan-tuan boleh. Kenapa mesti ahsani? Kenapa tak di ahsanu saja? Kenapa dalam ayat At-Tin ini dibaca ahsani? Silakan. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Itu dia. Kenapa mesti ahsani, tak boleh ahsanu? Ya, sebab sebelumnya ada haraf jar, fi. Yang mana kalau yang ikut kelas asas, itu faham. Ini termasuk haraf jar, harah baris bawah. Maka isim selepasnya, ia akan baris bawah. Makanya ahsani. Itu dia. Mantap. Terbaik, luar biasa, hebat tuan-tuan. Mantap. Saya lanjutkan ya. Okey, saya lanjutkan. Fokus tuan-tuan, ambil perhatian. Okey, kita ambil satu contoh ayat lagi. Nah, ini selalu kita juga dengar, apalagi kalau kaum lelaki ni selalu dengar ayat ini. Inna akramakum Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Atqakum. Okey. Atqakum. Nah. Okey ya, boleh tuan-tuan ya. Okey, ambil perhatian, fokus tuan-tuan. Okey, fokus, ambil perhatian. Sekejap tuan-tuan ya. Ini dalam surah. Okey, okey. Baik. Okey. Kita ambil dalam surah Al-Hujurat ya. Ya, ini Al-Hujurat. Al-Hujurat. Okey, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat ke-13. Okey, fokus ya. Ambil perhatian tuan-tuan ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Okey, tuan-tuan fokus. Dia ada beberapa perkataan, okey, ada inna, satu, ada akrama, dua, ada kum, tiga, inda, empat, Allah, lima, atqa, enam, kum, tujuh. Jadi dari ayat kita ini, ya, ada tujuh. Okey, muka surat ke 517. Okey ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kira-kira dari ayat ini saya tak bagi terjemahan. Mana isim tafdil? Tulis di ruang komen. Silakan. Tuan-tuan, fokus apa yang sudah saya ajar.
Yang belum saya ajar, jangan pening-pening dulu. Yang saya sudah ajar, fokus itu dulu. Yang belum saya ajar, jangan pening-pening dulu. Jangan fikirkan bolehkah fi'il madi ini, fi'il madi itu. Yang apa yang kita belajar, itu dulu yang dihadamkan. Sebab isim tafdil ini pun kemungkinan ada bahagian yang keduanya kita bincang nanti. Jadi sabar ya. Apa dia tuan-tuan? Okay. Yang paling jelas, yang paling nampaknya mana tuan-tuan? Akroma. Akroma tu paling jelas tu. Sebab dia ikut wazan af'alu tadi. Af'al. Baris hujung tu, baris atas, baris depan, baris bawah, tak perlu pening. Nanti kita carikan alasannya kenapa begitu. Okey? Fokus ya. Ini yang paling jelas, yang paling nampak. Nah, fokus, ambil perhatian tuan-tuan. Akroma itu maksudnya apa? Akroma itu diambil dari perkataan apa? Fi'il madi 3 huruf karuma. Karuma. Karuma itu maksudnya mulia. Karuma itu maksudnya mulia. Kalau akroma, akroma, apa maksud akroma tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Kalau karuma mulia, kalau akroma, apa maksud akroma? Cuba tuliskan. Tulis. Silakan. Apa dia? Okey. Ada yang maksud lebih mulia, ada yang maksud paling mulia. Ya, boleh. Yang paling tepatnya di sini yang paling mulia. Okay. Cuma jelas ya. Dia bermakna lebih atau paling di situ. Mulia, apa namanya? Akroma. Okey ya. Okay. Maksudnya mulia. Okay. Kalau akroma, karuma mulia. Kalau akroma lebih mulia atau paling mulia. Sebab isim tafdil, dia bukan fi'il madi, isim tafdil. Ingat, isim tafdil. Okey, fokus. Jadi, sesungguhnya, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum. Ini juga isim tafdil sebenarnya. Cuma kita belum belajar, sebab dia menggunakan huruf ilat. Ya? Indallah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Jadi orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang banyak uangnya, bukan orang yang pandai ilmunya di atas dunia, bukan orang yang kuat kekuasaannya, bukan orang yang berpengaruh di atas dunia, tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. InsyaAllah tuan-tuan ya. Okey. Dah? Boleh? Nah, baru kita cari tahu. Kenapa akroma hujungnya tak baris depan? Kenapa akroma tu hujungnya baris atas? Kenapa? Jawab. Siapa yang boleh jawab? Silakan. Jawab. Kenapa akroma? Kenapa tak akromu? Kenapa tuan-tuan? Iya, itulah dia. Kan ada inna di sini. Itu yang bagi yang dah belajar, ada inna. Nah, kalau ada inna, tentu ada subjeknya, ada predikatnya. Okey, ada subjek, ada predikat. Atau ada isim inna, ada khobar inna. Itu istilah bahasa Arab. Ya, makanya akroma tu dia menjadi isim inna atau subjeknya inna. Kalau subjek inna mesti baris apa? Ya mesti baris atas. Subjek inna mesti baris atas. Isim inna mesti baris atas. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Okay.
Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Silakan. Terang ke tak terang? Silakan. Dah, boleh tuan-tuan ya? Terang ya? Jadi sesungguhnya, saya ulang sekali lagi ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Maka yang kalau nak mulia, tingkatkan ketakwaan. Itu saja. Tingkatkan ketakwaan. Banyak nak mencari jalan takwa, banyak tuan-tuan. Banyak sedekah ke, ya, rajin ibadah, jalin silaturahmi sama manusia, banyak yang dapat kita buat kan. Okay, baik. Boleh tuan-tuan? Terbaik, alhamdulillah. Nah, pesan saya apa kepada tuan-tuan pagi ini? Ini pesan saya nih. Tuan-tuan, kita belum habis bincang lagi nih. Ini masih ada lagi yang nak kita bincang, tapi masa kita dah tak banyak. Jadi pesan saya apa kepada tuan-tuan? Apa yang kita belajar itu yang dihadam dulu. Maksudnya jangan fikirkan yang lain dulu. Macam mana, adakah semua fi'il madi boleh kita buat? Nanti saya bagi tahu. Kemudian bagaimana fi'il madi yang ini itu yang belum saya bincangkan, jangan pening-pening dulu. Apa yang saya dah bagi itu dulu yang dihadap. Jadi apa kesimpulannya tuan-tuan? Kita belajar isim tafdil. Ingat dia isim, dan isim tafdil ini mengikuti wazan af'al. Oke, itu dulu. Okay. Dan yang mesti kita faham, yang mengikut wazan af'alu itu mesti isim. Jadi kalau ada nanti fi'il madi yang 4 huruf yang ada hamzah di depan, dia fi'il madi. Jangan kata dia isim tafdil pula kalau dia fi'il madi. Okay. Dah, jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Dan isim tafdil ini akan memberikan makna lebih atau paling. Nah, kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, kalau jelas, kalau terang, tulis di ruangan komen. Subhanallah. Tuliskan. Nah, saya belajar pelan-pelan tuan-tuan. Saya mengajarkan pelan-pelan. Jadi apa yang belum nampak, jangan pening dulu. Saya sudah katakan, isim tafdil ini perbincangannya agak panjang sikit. Jadi minggu hadapan insya-Allah ada bahagian keduanya. Jadi jangan risau ya. Hadam dulu apa yang dah belajar. Baik, sampai di sini dulu kelas kita tuan-tuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Semangat tuan-tuan pagi ini ya. Semoga apa yang kita belajar pagi ini bermanfaat untuk tuan-tuan. Menambah kefahaman, menambah mufradat tuan-tuan berkenaan dengan bahasa Arab yang akan tuan-tuan baca sentiasa dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan ya tetap semangat, tetap istiqamah, dan kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah di hari Isnin pagi. Okey. Jangan lupa share video ini kalau sekiranya bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa like, bagi bintang untuk menyokong kelas-kelas live di Pendidikan Bahasa Arab Kafah insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya tutup tuan-tuan, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan menyinggung hati perasaan tuan-tuan ya. Mohon maaf. Dan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين.
منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.